Muafiq dan masbuk. Soal apa? 165. 165. Oh, kita dah banyak dah tu. Yang banyak dah. Oh, betul lah. Kadzallazi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Kita bahas kat situ. Yang mana kita membahaskan tentang muafiq dan masbuk. Ta'rif dia. Ta'rif muafiq dan masbuk penting untuk kita faham, tapi macam mana pun mesti kita dah lepas lah. Kita dah lepas lah. Iaitu kita masuk pada yang ke-8, tengok. Yang ke-8. Kemudian tu kita berhenti. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyebut nazim. Masalah yang ke-8. Nazim, orang yang pengarang kitab. Pengarang kitab menyatakan masalah yang ke-8 daripada 3 masalah yang ada khilaf. Daripada 3 masalah yang ada khilaf tu, yang ketiga daripada khilaf. Kita tahu 5 tak ada khilaf. 5 tak ada khilaf, 3 ada khilaf. Kalau ingat lagi ya. Ingat tak? Baru 2 minggu. Yang pertama yang tak ada khilaf, orang yang lambat baca. Orang yang lambat baca, jenis dia lambat. Lambat baca. Oleh kerana jenis dia lambat baca tu, menyebabkan dia tak sempat nak habiskan Fatihah, imam dah rukuk. Tak sempat nak habiskan Fatihah, imam dah rukuk. Maka dia muafiq. Dan dia wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang, tak ada khilaf. Yang kedua, itu yang pertama, lambat baca Fatihah. Yang kedua, daripada 3 masalah tadi tu, syak. Dia syak. Sebelum dia rukuk, dia syak. Sebelum dia rukuk, dia syak. Aku ni dah baca Fatihah ke belum? Maka wajib dia habiskan Fatihah. Dan dia dimaafkan 3 rukun panjang. Tak ada khilaf. Oh, imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi. Ya, aku baca Fatihah dah lagi kan. Itu kan, itu yang kedua. Ni ulang balik ni. Ulang bukan ulang, baca gitu je. Yang ketiga, yang kedua tadi syak rukuknya, kemudian daripada rukuk imamnya. Yang ketiga, masalah tersebut mereka yang lupa daripada baca Fatihah. Tadi syak, ini lupa. Tadi syak, ini lupa betul. Okey, sama juga wajib. Imam dah rukuk, dia belum rukuk. Wajib dia habiskan Fatihah dan dimaafkan 3 rukun panjang. Yang tu ketiga dah selesai. Lepas tu nazar yang kedua pula, masalah yang lain pula. Tadi dah 3 tu. Iaitu makmum yang dia muafiq tapi dia tak baca Fatihah lagi. Dia pergi baca doa iftitah. Entah macam mana dia baca Fatihah, tiba-tiba imam rukuk. Dia lambat kenapa? Kerana dia baca doa iftitah kan tadi kan. Sebab tu dia lambat. Dia lambat habis Fatihah. Imam dah rukuk. Maka wajib dia habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Dah bahas panjang lebar tu. Yang seterusnya pula masalahnya, dia imam baca Fatihah, dia tunggu. Lepas amin, imam rukuk terus. Kurang ajar kata, aku tunggu nak baca Fatihah. Samalah. Wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Tu semua dah bahas dah tu. Yalah cuti 2 minggu. Dia kena ulang balik. Biasa seminggu-seminggu Apa lagi? Dah 5 masalah dah.
Kemudian masalah yang ni ada khilaf pula. 6, 7, 8. 6, 7 lah. 8 tak bahas lagi. 6, 7. Ada khilaf. Dia semayang sama-sama dengan imam. Dalam tasyahud awal, dia tidur. Dua semayang tidur. Dalam semayang tidur. Teruk sungguhlah. Tidur ketika tahiyat awal. Tahiyat awal. Kalau tidur tahiyat akhir tak boleh. Batal. Tidur tahiyat awal. Tidur dalam rukuk batal. Tidur dalam sujud. Boleh ke tidur dalam rukuk? Tidur dalam sujud batal. Tidur dalam tahiyat awal tak batal. Sebab tetap papan punggung. Imam naik rakaat ketiga. Dia celak-celak mata. Imam dah naik dah. Dia naik. Dia naik-naik baru baca 1-2 ayat. Imam rukuk. Ini khilaf ulama. Khilaf ulama. Sebagai ulama kata, rukuk aja. Rukuk aja. Sebagai ulama kata, wajib habiskan Fatihah. Ada khilaf. Yang ke seterusnya, dia silap faham. Sebab dia jauh daripada imam mungkin. Sujud, imam pun Allahu Akbar pada rakaat kedua. Dia ingat rakaat kedua ada tahiyat awal. Padahal imam terlupa tahiyat awal. Imam bangun menaik rakaat ketiga. Dia duduk jauh, tak perasan lah. Dia pun baca dah tahiyat awal. Imam dah baca Fatihah. Tiba-tiba imam Allahu Akbar. Asal pendek ni? Biasa panjang nak naik. Rupanya imam rukuk. Dia dah baca tahiyat awal. Dia bangkit berdiri. Imam tengah rukuk tu. Dia nak buat apa? Khilaf ulama juga. Iaitu, sebagai ulama kata, wajib habiskan Fatihah di makna 3 rakaat panjang. Satu lagi kata tak ada, rukuk aja. Habislah, itu kita bahas. 8 dah tu. Masuk yang ke 7 dah tu. Masuk yang ke 8. Qala musannif rahimahullahu taala. Kemudian menyebut nazim masalah yang ke-8, iaitu masalah ketiga daripada masalah yang ada khilaf. 2 tadi ada khilaf, ni yang ketiga. Katanya kadzal ladzi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Demikian juga orang yang hendak menyempurnakan tasyahud awal selepas imamnya bangkit untuk qiyam. Macam mana? Kata syarahnya, dan adalah surah masalah ini, gambaran masalah ini, bahawasanya ia duduk serta imam. Dia duduk dengan imamnya, membaca tahiyat awal. Maka tatkala berdiri imamnya daripadanya, imam berdirilah, dah habis tahiyat awal, berdirilah nak rakaat ketiga. Maka berhenti makmum daripadanya. Berhenti itu maksudnya makmum tak ikut imam, tu maksud berhenti. Bukan berhenti baca. Bukan. Berhenti ikut imam. Maksudnya bahasa sekarang tak ikut imam lah. Imam dah Allahu Akbar, dia kata aku tak habis tahiyat awal lagi. Jadi habiskanlah dua tahiyat awal. Tu maksud berhenti makmum. Tapi kelakar je kan. Berhenti tu maksud berhenti baca ikut. Tapi bukan tu maksud dia. Berhenti tu maksud berhenti ikut. Tak ikut dah. Kenapa tak ikut? Imam duk Allah, dia tak ikut. Imam dah berdiri, dia tak ikut. Imam berdiri rakaat ketiga. Kenapa? Supaya hendak sempurnakan tasyahud awalnya. Tak habis baca kan lagi tahiyat awal ni. Mungkin imam baca cepat tahiyat awal, mungkin dia yang baca lambat, mungkin juga. Tak kisahlah, yang penting dia tak habis tahiyat awal lagi, imam dah bangkit dan dia tak ikut imam. Aku nak habiskan juga tahiyat awal. Tak kira. Maka tatkala berdiri betul, bila dia dah habis tahiyat awal, berapa ayat sangat, habis, imam dah lama dah bangun, dah beberapa saat dah mula baca Fatihah dah, silap-silap dah tengah dah apa, dia barulah bangun tu makan masa juga kan, angkat situ, slow naik. Okey. Bila dia berdiri betul, makmum tadi yang menghabiskan tahiyat awal tak mau ikut imam tadi, berdiri rakaat ketiga, didapat akan imamnya rukuk atau hampir rukuk. Imam nak rukuk dah. Dia bunyi, imam kata siratal bunyi gitu. Maknanya nak rukuk lah. Ataupun imam dah rukuk dah pun, dia bangkit je imam, Allahu Akbar. Mana-mana tu sama je lah kaedah dia. Macam mana ni? Ini dikiranya salah makmum, dia panggil. Salah makmum lah. Sebab dia pergi habiskan tahiyat awal. Sepatutnya makmum tadi tinggalkan tahiyat awal, bangun aja. Sepatutnya gitu. Tiba-tiba dia habiskan tahiyat awal. Tak batal. Kesannya kejap lagi ni nak rukuk. Jauh kesannya. Bangkit dapat bangun, lepas habis tahiyat awal bangun. Kesan dia imam rukuk, nanti makmum tadi nak rukuk tak sempat habis Fatihah. Jadi salah ni salah makmum. Okey.
Maka kata Syekh Ramli, khilaf ulama. Kata Syekh Ramli, ia dihubungkan orang muwafiq. Dua. Diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut. Maknanya kata Syekh Ramli dia bukan salah. Saya sebut salah tadi kan? Yang salah tu kata Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli tak salah. Tak salah apa? Baca habiskan tahiyat. Habis imam suruh bangun tu, arahan Allahu Akbar, bangun belaka rakaat 3. Tu arahannya. Tak nak ikut? Tak salah. Sebab dia baca tahiyat awal. Sunat abad kan tu. Gitulah. Kata Syekh Ramli. Tapi ini bukan pendapat mutamat. Tapi nak amal boleh lah. Jadi bila dia bangkit-bangkit, dia baca 1-2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Imam rukuk lah. Apa cepat sangat imam rukuk? Bukan cepat. Mu yang bangun lambat. Sebab nak baca tahiyat awal tadi. Kata Syekh Ramli apa? Alah, maafkanlah dia. Dia bukan buat benda tak elok pun. Dia nak baca tahiyat awal je. Jadi macam mana? Dimaafkan 3 rukun panjang. Dengan maksud, imam rukuk, imam i'tidal, biarkan, baca je. Dia dah jadi tak macam berjemaah dah pula. Tadi imam bangkit, dia duduk lagi. Bila dia bangkit 2, 4, 5 saat, imam rukuk, dia tak rukuk pula. Imam i'tidal, dia duduk habis Fatihah lagi. Imam sujud, baru dia habis kot. Dia rukuk, imam duduk di antara 2 sujud, dia bawa i'tidal. Dah jadi macam semayang, tak semayang jemaah. Tapi boleh ke? Boleh, kata Syekh Ramli. Khilaf ulama kan ni. Boleh. Kata Syekh Ibn Hajar, ini yang muhtamad. Yang inilah sepatut kita nak amalkan. Tapi kerahlah sikit. Kerahlah sikit dia punya hukum tu. Sebab dia menganggap membaca tahiyat awal adalah salah apabila imam dah bangun. Imam dah bagi arahan Allah. Itu boleh baca lagi. Makmum boleh baca lagi. Tak habis doa tak habis tahiyat awal, boleh lagi. Allah, boleh lagi. Allahu, boleh lagi. Akbar, je, stop. Berhenti terus. Kalau tak berhenti, dikira salah. Tapi tak batal, dikira salah pada Ibn Hajar. Syekh Ramli kata tak salah pun. Okey. Kata Syekh Ibn Hajar, tetapi ia seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur. Tak dimaafkan. Ini bukan uzur, ini sengaja. Tak mau ikut, tak mau dengar arahan. Orang dah bagi arahan, tak mau dengar. Macam itulah. Pumping 10 kali. Macam sekarang orang suka kira pusing, dia relax, lambat pusing. Tak sama kaki dah. Pumping kau. Sekarang macam tu lah. Salah ni, tak dengar arahan. Tak uzur, tiada uzur. Maksud tak, sepatutnya tak boleh begitu. Dia buat juga, dia dikira salah. Maka dia tidak diuzurkan, tidak dibenarkan, tidak dimaafkan. Tidak diuzurkan, tidak dimaafkan. Tak maafkan dia. Melainkan barang yang diuzur, maaf juga. Cuma tak maaf 3 rukun panjang macam Syekh Ramli kata. Tapi maaf juga, maaf berapa banyak? Barang yang diuzur orang muwafiq ia meninggalkan membaca dengan sengaja. Normalnya makmum, ini bukan cerita muwafiq masbuk, secara umum makmum lambat daripada imam maksimum berapa rukun? Ingat tak? Ini bukan cerita tak sempat baca Fatihah, bukan. Umumnya makmum ni lambat sikit, imam cepat, makmum lambat sikit nak ikut. Kalau 1 rukun batal tak? Oh, batal teruk tu. Maksud imam sujud, imam dah mendahului 1 rukun. Makmum tadi tak buat lagi, tak sujud lagi, tak batal. Okey. Imam duduk di antara 2 sujud. Dah 2 rukun dah. Makmum tertinggal daripada imam atau imam mendahului 2 rukun dah. Batal tak lagi makmum? Tak batal. Imam gerak je. Walaupun tak sampai lagi. Bergerak aja untuk ke seterusnya. Batal. Itu dia panggil hukum asas. Hukum asal. Makmum tak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun. Lebih 2 rukun. Bukan 2 rukun. Lebih 2 rukun. Makmum tak boleh cepat daripada imam lebih 2 rukun. Itu hukum asas. Jadi dia kembali kepada hukum asal. Tak boleh 2 rukun. Dia bukan rukun panjang, rukun pendek. 2 rukun aja. Dia tak kira panjang pendek. Yang 3 mesti rukun panjang. Dia tak ada. Dimaafkan 3 rukun. Tak ada. Dimaafkan 2 rukun panjang, lagi tak ada. Dia kalau sebut 2 rukun, dia tak kira panjang pendek. Bila sebut 3 rukun, mesti panjang. Tu je 2 tu je ada dalam solat jemaah. Bila sebut 3 rukun, 3 rukun panjang. 3 rukun panjang bermakna 5 rukun, campur rukun pendek. Dimaafkan 2 rukun, maknanya tak kira rukun panjang, rukun pendek. 3 rukun panjang, dimaafkan 3 rukun panjang, masalah tak sempat baca Fatihah. Tapi dia tu muafiq. Dan dia dimaafkan 9 keadaan tadi lah. 9 keadaan. Susah hebat ni, memang susah. Tak tahulah. Okey, jadi jadi dimaafkan 2 rukun je dia sebut situ. Maka tiada diuzurkan melainkan barang yang diuzur orang yang muafiq yang meninggalkan membaca dengan sengaja. Okey, contoh.
Imam baca Fatihah, dia tak baca. Sengaja. Amin, dia tak baca lagi. Sengaja tak baca Fatihah. Kemudian imam rukuk. Makmum ni batal tak? Tak baca Fatihah lagi. Kalau makmum ni rukuk, batal. Makmum ni. Habis tu dia buat apa? Dia katalah dia baca Fatihah. Ataupun dia tak baca, tak apalah. Tapi tetap tidak batal. Imam i'tidal, makmum ni batal tak? Tak batal. Sama ada dia baca Fatihah tak habis, ataupun dia langsung malah baca, tak batal lagi. Imam turun je untuk sujud. Rukuk 1, 2, turun je, gerak je. Maka makmum tadi batal. Dia tengah baca Fatihah ke tidak ke, dia batal. Sebab dia dengan sengaja tinggalkan Fatihah. Itu maksud dia, 2 rukun tu. Tiada diuzurkan, tak dibenarkan ketinggalan 3 rukun. Bila sebut 3 rukun, 3 rukun panjang. Macam tadi tu lah, sampai sujud yang kedua tu. Itu tak maaf. Kerana membaca tahiyat awal tadi, sedangkan imam dah memberi arahan untuk naik rakaat ketiga adalah salah pada pendapat Ibn Hajar. Tidak diuzurkan. Maka jika dapat tamam, jika dapat sempurnakan Fatihah dan rukuk dan rukuk makmum tadi dahulu sebelum daripada imam turun kepada sujud. Bukan sujud, turun, gerak untuk sujud, dia dapat rakaatnya. Betul lah? Macam tu. Kita ulang balik contoh dia. Dia baca tahiyat awal atas sebab-sebab yang tertentu, sama ada dia lambat baca at-tahiyatul macam tu, ataupun imam yang baca laju, ataupun masa dia duduk-duduk tu berangan dulu. Tahiyat awal at-tahiyah ke, tak kisahlah. Yang penting imam naik Allahu Akbar, dia tak habis lagi. Sepatutnya dia tinggalkan tahiyat awal dia naik, tapi dia tak tinggalkan tahiyat awal dia tetap baca juga. Baca dalam habis-habis tu, dia pun naik. Bila dia naik, imam dah baca separuh ataupun hujung-hujung. Dia pun cepat-cepat baca Fatihah, mudah-mudahan sempat. Memang tak sempatnya. Imam rukuk, makmum tadi, kata Ibn Hajar, makmum tadi baca Fatihah ni, baca, tak habis lagi. Imam i'tidal, makmum tadi baca lagi, waladhdallin, amin. Belum imam turun sujud, belum lagi. Dia pun Allahu Akbar. Okey, settle, dapat rakaat. Kejar imam. Maknanya mesti dapat rukuk sebelum imam gerak untuk sujud. Tapi risiko, kalau imam dah sami'allahu liman hamidah, dia baru siratal ladzi. Risiko. Macam mana tu? Kalau dia habiskan, dan memang dia kena habiskan Fatihah. Kalau dia habiskan Fatihah, risiko tu waladhdallin, Allah, habis. Sebab yang tidak kejap je. Kalau dia rukuk, batas sembahyang dia sebab tak habis Fatihah lagi. Macam mana nak buat? Okey. Okey, jika dapat tamamkan, dapat sempurnakan Fatihah dan rukuk, dahulu daripada imam turun sujud, dapat rakaat. Okey, selesai masalah lah. Selesai masalah. Okey. Jika tiada ia tamamkan Fatihah, tak sempat habiskan Fatihah, dahulu sebelum daripada imam turun kepada sujud, maksudnya imam ni lagi 2 saat imam nak turun sujud, dia baru sirah, memang tak ada harapan. Imam lagi 2 saat ni, sami'allahu liman hamidah, dia pun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil tu, makmum imam ni dia dah tahu dah, lagi 1 saat lagi 2 saat. Makmum tadi tak buat apa? Waladhdallin, Allahu Akbar, batal. Nak buat apa ni? Nak rukuk kejar imam, batal. Tu tak boleh buat apa. Siapa suruh tak dengar arahan? Bila tak dengar arahan, dengar. Tak dengar tu masa tahiyat awal tak dengar. Jauh kesan dia tu. Siapa suruh tak dengar arahan? Jadi dia tak boleh buat apa. Jika dia habiskan Fatihah, imam turun sujud, batal. Jika dia rukuk tinggalkan Fatihah, batal juga sebab tak habis Fatihah dah rukuk nak kejar imam. Apa dia perlu buat? Dia tak boleh buat apa. Satu je dia boleh. Ni. Hendaklah ia niat mufaraqah, berpisah dengan imam. Kemudian ia lakukan aturan sembahyang diri dia. Ikutlah, habiskan Fatihah. Habis. Maka jika ia menyalahi akan dia, batal sembahyang. Selain daripada buat macam tadi, batal sembahyang. Selain daripada buat cara tadi. Cara maksudnya, tak apalah, aku tak nak habis Fatihah, aku nak rukuk kejar imam, batal. Tak apa, aku nak habiskan Fatihah, biarlah imam sujud pun, lepas tu aku kejar imam, batal. Selain pada cara tu semua batal. Tapi ada orang baca tahiyat awal, baca imam dah bangun, dia tetap baca tahiyat awal juga. Tak tahulah, mungkin dia baca lambat. Kadang-kadang imam yang baca cepat. Tak kira lah apa-apa atas apa alasan sekalipun. Yang penting bila dia masa Fatihah tadi, kalau imam tu tak bagi masa untuk baca, kalau imam faham tak apa,
Dia nampak kat tepi kan. Nampak tu kat tu, sikit-sikit nampak. Oh, ada tak bangun lagi ni. Kesian dia. Nanti dia batal. Jadi iman bangun, tak baca lagi. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillah. Lepas tu waladdallin. Memang sempatlah yang kalau imam tak peduli, ramai imam tak, aku peduli apa kat belakang. Habis lah. Batal lah. Batal sembahyang. Maka jika ia menyalahi akan dia batal sembahyangnya. Tapi macam mana pun jangan lupa, khilaf kan. Syekh Ramli kata, baca je, tak apa. Tiga rukun panjang kan. Betul tak Syekh Ramli kata? 3 rukun panjang. Jadi yang lepas-lepas, alhamdulillah ada khilaf. Sahlah juga. Yang akan datang, apa dia? Selamatlah. Itulah itu yang kata ulama kata khilaf tu rahmat ni ya. Bukan khilaf rahmat ni, tak apa buat je ada khilaf. Bukan. buat je ada khilaf. Tak, benda dah lepas. Benda yang susah, benda yang bila sempit terkepit, tak boleh buat apa. Islam masa tu baru khilaf. Ini tak apa, buat je, ada khilaf. Tak buat lagi dia fikir khilaf lah. Tak, itu bukan disiplin dia. Tak betul cara tu. Caranya benda dah lepas selamat. Muncullah kat sini ada khilaf. Sebab orang pertama kali dengar. Pelik lah. Pertama kali dengar. Kemudian habis. Kemudian mengisyarat oleh Nazim rahimahullah taala bagi khilaf masail yang 3. Yang kemudian lepas habis 3 khilaf tadi dia kata wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takum bighafili. Bila engkau mengetahui apa yang berlaku padanya, serabut tiga yang last tu serabut. Serabut kan, bila dah langgar peraturan jadi serabut kan. Ya, jangan engkau lupakan. Khilaf pada 3 masalah terakhir adalah nyata. Ini betul-betul berlaku, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Walaupun tak pernah dengar. Dan menyebut syarah yang ke-9, ada satu lagi yang ke-9. Dan sungguhnya telah engkau ketahui barang yang padanya. Dah tahu dah sekarang, maka jangan engkau lupa. Jangan lupa. Dan hubungkan aturan 2 masalah yang pertama daripada masalah yang 3 itu. Masalah ketiga yang berlaku khilaf, yang berlaku padanya itu khilaf. Dia ulang balik nak suruh ingat sungguh-sungguh lah. Okay, ada satu lagi dia kata, orang lupa keadaannya, ia mengikut imam. Dia lupa dia makmum. Ada. Dia sembahyang dia lupa dia makmum. Kalau ada, tak apalah. Dah masalah. Kita baca je lah kan. Dah nama masalah. Dia sembahyang dengan imam. Tiba-tiba dia lupa. Dia lupa. Aku ni lupa jadi makmum. Lupa. Kalau lupa dia jadi imam, tak apa lagi. Sebab makmum ikut. Cuma kadang-kadang dia baca laju sikit lain tu lah. Ini dia lupa dia ada imam. Tak tahu lah. Saya baca je dalam kitab. Okey. Dia bagi contoh sujud. Ketika sujud tu, sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Tapi bukan rakaat terakhir, bukanlah sujud yang kedua. Ambillah rakaat pertama ke rakaat kedua ke. Sujud yang kedua tu, lepas tu nak bangkit. Dia sujud, khusyuknya sujud tu, sampai lupa dia tu makmum. Imam pun Allahu Akbar. Dia lupa. Dan itulah kot. Kemudian maka teringat ia akan dirinya makmum. Dah asal lengoh ni. Lengoh dah lama sujud. Aku makmum. Gitu kot. Maka tiada ia berdiri daripada sujudnya, melainkan adalah imamnya telah rukuk. Dia pun bila aku jadi makmum, kan ikutlah imam. Imam dah bangkit. Naik. Dia kata sini, imam telah rukuk atau hampir hendak rukuk. Macam tadi juga lah. Dengan imam siratal ladzi. Mana ujungnya tu? Ataupun dia naik bangkit-bangkit, imam dah rukuk dah. Masalahnya makmum nak kena buat apa? Maka berkata Al-Allamah Syekh Ramli, seperti orang muafiq juga hukumnya. Senang tu Syekh Ramli nak. Muafiq tiba 3 rukun panjang. Macam baca Fatihah, imam rukuk i'tidal, biarkan. Tadi berangan sikit masa sujud. Tak ingat jadi makmum. Imam sujud yang kedua baru dia itu lelas lah imam sujud kedua. Imam sujud yang kedua, dia mesti rukuk, habiskan Fatihah. Memang sempatlah. Syekh Ramli mudah je. Dan kata Allamah Syekh Ibn Hajar, ia adalah seperti orang masbuk. Lagi senang.
Inilah sekalian hukum orang muafiq. Lagi senang ni. Macam mana? Dia bangkit-bangkit. Dia terlupa tadi. Dia sujud, dia terlupa. Dia tu makmum. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terasa tu. Terasa. Khusyuk. Lupa dia makmum. Imam Allahu Akbar. Dia lupa lagi. Tiba-tiba je. Aku makmum ni. Bangkit-bangkit. Imam dah rukuk lah. Rukuk je. Masbuk kan rukuk terus. Rukuk je. Ni lagi senang. Bab ni Syekh Ibn Hajar lagi senang. Syekh Ramli dia suruh baca juga Fatihah Jemaah 3 rukuk panjang. Kelas kabut jugalah. Ibn Hajar kata tidak. Rukuk aja. Masbuk kan rukuk terus, tak payah baca Fatihah. Ataupun bila dia bangkit, imam masih lagi ada ujung-ujung. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar imam. Allahu akbar terus. Masbuk. Ya Allah. Habis bab muafiq. Susahnya. Orang first time dengar takkan faham. Benda merepek apa tu? Masbuk ni kan mari masuk-masuk lambat, imam dah rukuk, takbir terus rukuk. Habislah cerita bab masbuk. Ataupun masbuk satu lagi, imam rakaat kedua, rakaat ketiga dia masuk, nanti masalah tambah masbuk. Ni apa benda cerita benda-benda ni? Oh, first time dengar. Inilah masbuk sebenar. Inilah masbuk yang sebenar. Itu masbuk juga, itu baru dua. Itu masbuk juga. Masbuk yang sampai-sampai ke nak pergi solat jemaah, sampai-sampai imam dah rukuk, takbir terus rukuk. Itu dah panggil masbuk. Betul. Sampai ke tempat solat jemaah, imam rakaat ketiga. Dia terus ikut imam rakaat ketiga, 4, lepas tu imam salam tambah 2. Kenapa masbuk? Betul lah masbuk. Itu baru 1% daripada masbuk. Masbuk muafiq tu baru 1%. Ada lagi 99% ni. Dia kata, masbuk tu je, apa pula yang lain-lain, tak rajin pun ngaji. Oh lah. Pernah khatam tak? Mengatur musalli. Tak pernah khatam baru jumpa mak dia duduk ujung. Duduk ujung. Pernah mengaji kitab musalli? Tak pernah dengar pun. Pernah ngaji kitab musalli? Pernah apa pula tak pernah? Ya ke pernah? Tak ada dalam kitab musalli. Maknanya tak khatam. Belajar depan. Senang aja. Kalau orang tak pernah dengar, tanya, pernah ngaji kitab musalli? Kalau dia kata pernah, bohong. Ataupun kalau kita pernah, tak habis. Ngaji tak habis tu. Habis. Kalau dia kata habis je, dah tahu dah. Sebab dia duduk ujung. Okey. Ni lagi susah. Itu agak susah sikit lah perbahasan 9 perkara. Ini lagi susah. Apa dia? Hukum orang masbuk dan sebabnya. Ini lagi susah. Saya tak tahulah. Tak faham takrif muafiq masbuk, lagi tak faham apa benda ni. Takrif yang sebenar, bukan takrif yang sesat tu. Takrif sesat. Lampau. Takrif yang seduk salah selama ni, duk faham takrif salah tu. Masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Muafiq adalah makmum yang sempat baca Fatihah. Tu lah. Takrif sesat dan menyesatkan. Duk ada lagi takrif tu dalam kepala, takkan faham sampai ke sudah. Buang dulu. Tak boleh buang perobat, minum air Yasin ke apa ke, buang saka tu dulu. Selagi ada takrif yang salah tu, selagi tu takkan faham apa benda ni. Takrif tu mana ambil tak tahu. Tak ada seorang ulama pun kata gitu. Apakah dia masbuk? Makmum yang tak sempat baca Fatihah. Apakah dia muafiq? Makmum yang sempat baca Fatihah. Tak ada pun ulama kata gitu. Carilah kitab mana pun. Tapi dalam masyarakat kita, itulah dia. Tak sempat baca Fatihah, masbuk. Tak sempat baca Fatihah, masbuk. Sempat baca Fatihah, muafiq. Entah mana ambil tu. Ni hukum orang masbuk dan sebabnya. Maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk pula. Masbuk pula. Masbuk lagi susah daripada muafiq. Maka adalah orang masbuk itu lawan orang muafiq. Pula dah. Dia kena faham muafiq lah. Tak faham muafiq nak lawan macam mana? Lawan dia di sebalik, selain daripada masbuk tu, selain daripada muafiq tu masbuk, lawan daripada muafiq, itulah masbuk. Iaitu, dia wujud dia terang juga. Orang yang tiada dapat, orang tu makmum yang tiada dapat, tak dapat. Dia tak sempat dengan tak dapat dia beza tau. Tapi kita nak guna tak sempat pun boleh. Tapi yang tepatnya tiada dapat. Macam ni. Bukan tak sempat. Tak sempat macam ni, tak sempat. Tak sempat. Ada. Ya. Betul. Itulah. Lagi tepat tiada dapat. Iaitu orang yang tiada dapat serta. Serta ni, kalau kita panggil serta. Serta tu biar berserta dengan imam. Di dalam qiyam, dalam berdiri. Berdiri imamnya. Okey? Stop kat situ dulu. Kat situ dulu kena faham dulu.
Orang yang tak dapat serta imam, tak dapat serta imam dalam qiyam. Kita tukar sikit ayat, qiyam tu berdiri. Tak dapat berdiri dengan imam. Tu bahasa sekarang. Bahasa dulu tidak dapat serta imam di dalam qiyam. Bahasa sekarang, makmum yang tak dapat berdiri bersama-sama imam. Berdiri dengan imam, berdiri bersama-sama imam, tak dapat. Tak dapat apa? Tak dapat masa. Tak dapat masa. Tak dapat, kalau bahasa sekarang dia panggil tempoh. Tak dapat tempoh. Tempoh masa. Tempoh masa. Bila sebut tempoh, dia mesti ada saat kan? Mesti ada saat. Tempoh tu. Tak dapat masa dengan maksud tak dapat tempoh. Tempoh tu berapa lama? Berapa saat? Dia tak sebut saat. Dia kata apa ni? Yang dapat padanya membaca Fatihah. Tempoh baca Fatihah. Bukan baca Fatihah, tempoh. Berapa saat baca Fatihah? Berapa saat baca Fatihah? Tak, soalan dia jadi begini. Soalan dia jadi, baca laju ke baca slow? Mesti soalan tu dulu. Sebab kata tempoh je. Ada orang baca laju, Fatihah habis juga. Ada orang baca slow. Tu suruh yang game musabaqah tu baca. Mau 7 minit baca Fatihah. Silap lepas ulang-ulang kan musabaqah tu kan. Lepas tarik, lepas tarik. Bismillah. Tahu lah ada orang punya musabaqah. Jadi bila kita kata tempoh baca Fatihah, nak ambil tempoh dia ada soalan yang timbul. Soalan dia, yang baca laju ke, yang baca perlahan ke, yang baca macam mana? Pak Arab baca ke, orang Melayu baca ke, orang India baca ke? Sebab dia semua ada tempoh dia. Dan mungkin tak sama tempoh. Pak Arab baca tempoh lain. Kita orang Melayu lain, India lain, Cina lain. Setiap bangsa dia lain-lain tempoh masa. Sebab nak sebut tu, kalau orang selalu sebut, selalu baca Quran, laju lah. Kalau baca Quran time Ramadan je, lepas tu tutup sebelah bulan, slow lah. Slow tu lambat lah. Jadi nak ambil tempoh mana? Sebab tu dia beritahu ni. Tempoh dia yang pertengahan, yang sedang-sedang. Tiada nisbah bacaan dirinya. Bukan bacaan diri, bukan tempoh bacaan dia. Buat bacaan Fatihah dia bukan. Dan tiada pula bacaan imamnya. Bukan imam punya kelajuan dan bukan makmum punya kelajuan. Dia punya kelajuan pun bukan. Sahak nak faham tu. Jadi berapakah tempoh bacaan Fatihah yang pertengahan? Bila kita kata 40 saat. 40 saat tu siapa punya kelajuan? Kita, bukan kita punya. Ada orang kata dia tu jadi imam. Dia kata 35 saat. 35 saat tu dia kata imam. Bukan dia punya kelajuan, bukan makmum punya kelajuan bacaan. Bukan tempoh makmum, bukan tempoh imam. Dia tempoh kebiasaan, majoriti. Berapa saat majoriti? Kita dah kira dulu 20? 26. Tu majoriti. Tapi dia baca 40. Dia baca 40 ke 40 saat ke, tak baca 40 saat ke, dia baca seminit ke? Aku baca 15 saat. Kau punya pasal. Sekarang kita nak ambil ta'arif ni, ta'arif masbuk. Jadi kalau kita tukar sikit, masbuk adalah orang yang tak dapat serta imam, berdiri dengan imam, berdiri bersama-sama imam. Dia tak dapat tempoh masa berdiri bersama-sama imam selama 26 saat. Itulah tak ada dia. Sebab kali dah tukar lah. Tak kira lah dia baca Fatihah ataupun dia tak baca. Sebab dia baca Fatihah, makmum tadi baca Fatihah ataupun tidak, tak ada kena-mengena dengan dia berstatus masbuk atau muafiq. Tak kena kena-mengena pun. Dia ada kena-mengena, dia berdiri berapa lama dengan imam sebelum imam rukuk. Dia dapat 26 saat. Sebab kita dah kira 20 saat. Kalau orang nak kata 28 pun boleh. Sebab tengok tempat lah kan. Kalau dia kata 26 saat, itulah pertengahan. Dia berdiri 26 saat, dia tu baca Fatihah ke, dia tak baca ke, dia muafiq. Jika dia berdiri dengan imam kurang daripadanya, iaitu katalah 20 saat, dia berdiri dengan imam, dia masbuk. Sama ada dia habis baca Fatihah ataupun tidak. Kenapa kita perlu bincang benda ni? Kerana bila dia berstatus muafiq, dia ada peraturan. Peraturan dia wajib habiskan Fatihah. Jika 9 masalah tadi dimaafkan 3 rukun panjang. Jika dia berstatus masbuk, yang itu ketat peraturannya. Peraturan dia mesti rukuk dengan imam, tak baca Fatihah habis pun tak apa, dan yang paling ketat sekali dia mesti dapat tamak ninah rukuk dengan imam. Kalau tidak, tak dapat rakaat.
Saya cuba bagi contoh sebelum kita baca. Dia macam mana cakap? Dia berdiri dengan imam dia, okey. Selama 20 saat. Dah tahulah. Mas buat. Dua orang, kita ambil contoh dua orang lah, kawan-kawan ni, mari sembahyang. Maksudnya imam dah baca separuh, tak tahulah imam baca surah ke apa, tak terpulang lah. Yang penting dia berdiri dengan imam 20 saat, memang tak cukup. Dia baca pun memang takkan habis, kan? Kawan dia baca lah. Kawan dia baca, dia pun baca juga. Cuma dia tahu dia lambat, dia baca satu nafas Fatihah. Baca satu nafas. Oh, dolin. Tapi yang betul bukan satu nafas yang sampai kan tak sah sembahyang, yang betul yang sah sembahyang. Cuma dia baca satu nafas. Okey. Kawan dia relax lah. Kalau masbuk, apa masalahnya? Imam tanggung Fatihah kan? Dia baca bismillah. Normal. Dan normal dia tu memang 26 saat lah. Tiba-tiba baru siratal ladzi, dia tak sempat lah sebab dia baca normal. Imam rukuk. Makmum tadi rukuk. Makmum yang ni rukuk. Tak, siratal ladzi tak sempat. 20 saat je. Yang ini yang baca satu nafas ni sempatlah, waladhdallin amin. Dia rukuk. Okey, sama-sama. Makmum yang ini masbuk ke Muhafiq? Dapat rakaat tak? Dia dapat dengan imam kan? Dapat. Makmum yang tadi masbuk Muhafiq? Masbuk juga. Dapat rakaat tak? Dapat. Okey, mari kita tengok yang ini. Nak dijadikan cerita, makmum yang tak sempat habis Fatihah tadi sebab dia baca normal saja tadi, siratal ladzi tak sempat. Imam rukuk ni, dia pun rukuk. Kau dapatlah. Makmum seorang lagi ni, dia rukuk juga. Entah macam mana baru dia nak bergerak tu ada sakit sikit, imam dia macam ni. Rukuk ni. Sami Allahu liman hamidah. Tak sempat. Sedangkan dia habis Fatihah. Dapat rakaat tak? Tak dapat. Tu hak cerita. Tak dapat rakaat. Sebab dia tak dapat rukuk dengan imam, tak dapat tamakninah. Walaupun dia baca, kat situ je nak faham. Kat situ faham tu. Maknanya nak dapat rakaat ni bukan habis baca Fatihah ataupun tidak. Tidak. Aku dah habis Fatihah dan aku rukuk dengan imam. Cuma tak dapat je. Aku sampai je imam bangun. Walaupun dia habis Fatihah, dia tak dapat rakaat, nanti tak batal sembahyang. Cuma tak dapat rakaat je. Nanti imam salam dia tambah. Kawan dia tadi tak habis Fatihah pun tak perlu tambah sebab dapat rakaat. Jadi nak dapat rakaat, dia bukan bergantung kepada baca Fatihah habis ataupun tidak. Dia bergantung dia tu muafiq ke masbuk. Jika dia muafiq, dia kena cukup. Dia kena ikut peraturan muafiq, iaitu habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Jika dia masbuk, dia kena ikut peraturan masbuk. Bukan dia apa peraturan masbuk? Dia mesti rukuk dan dapat tamakninah dengan imam. Tu peraturan dia. Padahal kalau kita tengok kan, yang baca Fatihah tadi lah, dapat habis Fatihah. Dapatlah rakaat sikit, 1 saat je pun. Allah. Sami Allah. Kawan dia sebab tak baca langsung, tak baca siratal ladzi, jadi cepatlah sikit gerak. Yang imam pula Allah Subhanahu Rabbiyal Azim sekali je pun. Buatlah masalah pun. Saya tak kisahlah. Itu kadang-kadang terjadi. Dia ingat imam 3 kali ni. Subhanahu Rabbiyal Azim. Memang sempat kalau imam 3 kali Subhanahu Rabbiyal Azim. Kawan ni kata, tak kisahlah, aku nak sirah. Buat apa imam? Bau imam Allahu Akbar. Ikut aja lah, dia pun ikut. Imam pun Subhanahu Rabbiyal Azim. Kawan ni ikut. Bila kawan ni lambat 1 saat je dengan kawan sebelah dia. Sampai-sampai imam bangkit. Maka, walaupun dia habis Fatihah, dia tetap dihukum masbuk. Maka dia tak ikut peraturan dia, iaitu mesti dapat rukuk dan dapat tamakninah dengan imam. Maka tak dapat rakaat. Kawan yang tak baca ni, yang tak habis ni, dapatlah pula. Jadi, bila imam tengah berdiri, kita pun Allahu Akbar. Kita masuk, imam sedang berdiri, belum tentu kita dapat rakaat. Boleh tak sebut ayat itu? Belum tentu. Sepatutnya, imam tengah berdiri, Allahu Akbar. Dapat dah masuk, dah dapat rakaat. Nak kira dapat rakaat tu? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun imam takbir, dia takbir. Kita ambil perbahasan aras tinggi sikit. Boleh? Kebat. Budak-budak kebat. Apa? Kemahiran? Apa? B tu apa? Kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat. Sekolah ada tu, kebat tu. Okey, macam mana? Imam takbir, takbir ihram. Sembahyang mula start sembahyang. Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Makmum tadi yang lepas imam takbir terus dia takbir. Malah dia yang hormat untuk imam tadi.
Adakah dia garanti dapat rakaat? Belum tentu. Belum tentu. Bila dia boleh kata garanti dapat rakaat? Bila dia berdiri dengan imam, imam baca Allahu Akbar kabira kan? Walhamdulillah katsira. Dia baca, makmum tadi baca atau tidak tu tak dikira. Kiranya dia nak kira imam tu. Dan imam tu tengah-tengah berdiri berapa lama dengan imam? Berdiri berapa lama? Jalan. Imam Allahu Akbar. Berapa saat dah? 3 saat dah? Ada lagi berapa? 23 saat. Itu lah nak tentukan dia muafiq atau masbuk. Bukan baca tak baca. Dia pun malah aku baca ustaz nak berangan lah. Berangan tak berangan? Berdiri imam. Imam pun Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah. Dah 7 saat dah dia berdiri imam. Imam baca wa ana minal muslimin. Cukup 26 saat. Maka dia sekarang ni dah muafiq. Kemungkinan besar dia dah boleh dapat rakaat tu. Kemungkinan besar. Dia bukan masbuk dah. Dia tak perlu, tak ada peraturan rukuk, imam rukuk dia mesti dapat tamanah. Tak ada dah peraturan itu. Padahal imam Fatihah tak baca lagi, dia tak baca apa lagi. Maka tak ada dah peraturan imam rukuk dia mesti rukuk dan dapat tamanah. Tak ada dah peraturan tu. Peraturan lain pula. 9 tadi itulah. Mesti habiskan Fatihah juga 3 rukun panjang. Peraturan lain lah pula. Dan biasanya tak ada masalah lah. Peraturan-peraturan muafiq ni senang sikit. Masbuk ni yang keras sikit. Okey. Saya pernah kan saya cerita gitu. 4 rakaat masbuk. Masa pergi Mekah baru ni. Dekat airport. Ya ada cerita lah. Cerita part lain ya. Cerita kat sini ya. 4 rakaat masbuk. Pak, sembahyang asar ke isyak. Bukan asar. Sebab dia tak baca kuat. Asar 4 rakaat masbuk. Padahal kita tukang komat. Kita komat. Tak tahu nak komat macam mana. Masa mengajar bukan main. Bila nak praktikal dia kejap. Sebab apa? Sebab komat lain sikit. Sebab masa tu kita tengok janggut panjang orang bodong besar. Oh, ini mazhab apa ni? Tengok. Ini mazhab apa ni? Ini Hanafi ni. Komat dia lain sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Macam azan. Kita satu-satu, dia dua-dua, dia macam azan. Loading kejap. Iqamah kita loading. Ustaz. Dia tolak kita lah, dia orang dah tahu. Kejap aku dah. Okey dapat dah. Loading. Nak macam mana? Dua kali. Tempat tak aje buat ni. Qamat kan sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan tu qarqamatus salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu yang loading. Dia macam azan. Dia punya tu. 4 rakaat. Kita pun nak baca doa iftitah tak? Masa Nabi ni. Tak kena dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi asyik kena dekat kita 4 satu nafas pun tak sempat habis. Terai baca je laju, tak habis juga. Saya tarik nafas panjang, habis. Bismillah. Tahan. Sirah je, Allahu Akbar. Satu nafas, cuba bayangkan kalau bernafas-nafas. Memang Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. 15 saat aja. Kita berrukuk. Kawan-kawan yang semua satu bas, semua habiskan Fatihah. Macam mana nak buat kuliah kat situ? Ke macam mana? Pandai-pandai aku balik mengaji lah, cakap yang tu je lah. Jadi rukuk. Betul ustaz laju baca ustaz tadi. Laju apa? Tak habis pun. Tak habis nak habis apa? Masbuk. Mana boleh habiskan Fatihah? Masbuk apa benda ustaz yang qamat? Tak nak ngaji tu je lah. Kami masuk lambat. Jadi muafiq pula. Oh yang qamat pula jadi masbuk. Ta'rif tu, ta'rif. Lepas tu tak habis. Sirah je dia Allah Akbar. Rukuk. Yang lain semua tak rukuk. Sami Allah al-mahmidah baru rukuk. Geng ni. Yang satu bas. Mana yang pergi dengan saya bas nombor 5. Qada balik mayang. Bas nombor 5, bas nombor lain tak tahu. Yang tahu bas nombor 5 je. Ya. Lepas tu rakaat kedua pun sama. Kali ni tak ada lah. Tak ada tarik nafas dah, biasa je. Baca. Memang sampai dekat Malika Midin rukuk dah. Rukuk. Yang lain pun sama juga. I'tidal baru dah rukuk kejar imam. Tahiyat awal naik. Sama juga. Semua rukuk ketika imam dah nak turun sujud. Baru mereka
Saya tak, saya tu rukuk. Dia rukuk. Dah laju pula rukuk dia. Dia baca sekali je kot. Subhana rabbiyal azim. Sekali je rasanya. Kita ni lah boleh tahan lah kan 3 kali. Rasanya lah tak tahu lah. Sampai ke lepas waktu maghrib pun dia nak jadi imam. Itu asar maghrib. Dua orang ni kita bawa lambat dekat dalam airport tu. Bawa lambat. Dua orang ni juga kalau pula pergi maghrib lagi bahaya. Maghrib lagi bahaya. Bawa lambat. Sebab apa bahaya? Sebab kan dia tak baca bismillah. Dia baca alhamdulillah terus. Kita Masjid Haram kita boleh kata dia tu baca tak dengar dan sebagainya. Ini tak tahu siapa. Itu kita kenal Imam Masjidil Haram. Mesti faqih, mesti pandai fiqh. Walaupun tak dengar bismillah, dia baca bismillah perlahan sebab kerana mazhab Hanbali wajib baca Fatihah tapi perlahan. Dan mazhab Hanbali juga atau mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah tapi sunat baca Fatihah, maka mereka baca. Kita boleh pegang gitu. Lepas tu kita boleh sembahyang belakang mereka walaupun tak bunyi bismillah. Ini siapa? Pak Arab mana tahu? Pak Arab bukannya semua okey, ada buat yang KO. Itu yang tak berani lah, sudah. Buat lambat. Macam mana? Sekali dengan flight lambat. Mujur dapat kupon. RM30 dapat. Free. Cari makan dalam tu. Aduh, ya Allah. Tahulah boleh faham ke tak boleh faham. Nak baca satu perenggani aja. Cukup lah. Kira pening pula. Maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk pula. Maka adalah orang masbuk itu lawan orang muafiq, iaitu orang yang tiada dapat serta imam di dalam qiyam imamnya masa yang dapat padanya membaca Fatihah yang pertengahan. Tiada nisbah bacaan dirinya. Bukan tengok kelajuan dia. Nampak? Bukan ikut kelajuan Pak Arab yang tu, tak. Dan bukan juga ikut makmum, tidak. Dia ikut normal. Kebiasaan, uruf. Sama ada pada rukuk ni sama ada pada rukuk pertama imam atau lainnya. Sebab tu saya jadi 4 rakaat jadi masbuk. Sama ada maksudnya berdiri dengan imam. Okey, dah berdiri ni. Okey, berdiri dengan imam berapa saat? Pup dapat 16 saat. Imam rukuk rakaat pertama, maka masbuk. Rakaat kedua sama juga. Daripada sujud tu tak kira lagi. Imam sujud, makmum sujud tak kira lagi. Imam naik Allahu akbar. Kira dah? Belum lagi sebab makmum tak naik lagi. Makmum naik Allahu akbar, kira 1 2 3 dapat 16 saat juga. Imam rukuk. Lepas tu tahiyat awal apa semua, imam naik. Makmum tak naik lagi, tak kira lagi. Imam berdiri, makmum tak naik lagi dalam on the way, dalam perjalanan, tak kira lagi. Sebab dia kata berdiri bersama imam, beserta imam. Sekarang ni baru imam je berdiri, makmum tak serta lagi. Jadi tak kira lagi lah saat tu. Kemudian makmum tadi naik, pop naik, kira 1 2 3. Ini kira ni untuk faham, bukan suruh kira tengah sembahyang jangan tengok jam pula. Ini nak bagi faham kaedah dulu. Lepas tu barulah praktikal dia. Ini faham kaedah dulu. Berdiri, rakaat ketiga 16 saat lagi. Rakaat keempat 16 saat lagi. 16 saat mana sempat baca Fatihah orang Melayu. Pertama dia Pak Arab, hari-hari cakap Arab. Jadi lajulah dia baca. Yang kedua dia tak baca bismillah. Kita baca bismillah. Dah rugi dah kat situ berapa saat? Rugilah. Berapa? 2-3 saat pula. Tarik nafas lagi lah slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan tarik nafas lambat. Mungkin dia tarik nafas laju ke apa, tak tahulah. Jadi ambil sikit-sikit memang tak sempat. Jadi boleh kalau ikut pengalaman saya selama 12 hari baru ni, beberapa bulan lepas ya. Rakaat ketiga dan rakaat keempat bersama sembahyang Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama je. Memang masbuk. Itu pengalaman lah. Kalau orang kata tak apalah pengalaman dia. Ni pengalaman saya sendiri. Lain pun pengalaman pun 10 hari je duduk betul-betul pun. Taklah nak ni sangat. Mungkin orang yang duduk sebulan lain pula kot. Dia kata sebab time ustaz datang tu je cepat. Time lain kami okey aja. Mungkin juga lah. Jadi kalau ikut pengalaman saya, rakaat ketiga, rakaat empat memang masbuk. Memang masbuk. Jadi bila rakaat ketiga, rakaat empat memang masbuk. Diorang rukuk tak? Diorang ni rukuk tak? Pak Arab jangan kira dia tak ada masbuk muafiq. Pak Arab lain. Mazhab lain, mazhab Syafi'i ni. Dia ada tak? Rukuk. Habis Fatihah juga tak? Tambah-tambah solat jenazah. Lagilah. Solat jenazah memang masbuk. Solat jenazah ada masbuk. Ada. Kena ngaji. Ada tak dalam ni? Tak ada dalam ni. Solat jenazah ada masbuk oi.
Masbuk apa solat jenazah tak ada rukuk? Masbuk dia lain sikit lah. Saya di solat jenazah memang masbuk setiap kali tu. Masbuk. Macam mana masbuk? Macam mana? Solat jenazah masbuk. Mujur jarang jadi kita semayang baca slow, relax, sedih-sedih. Jadi panjang, tak ada isu masbuk muafiq. Tapi kalau pergi sana, semayang, 1 khirat. 1 khirat. Tunggu kat bakit pula, masuk 2 khirat. Tak sah mayang ni khirat apa? 1 khirat. Pahala 1 khirat, 1 gunung Uhud. Semayang je. Tapi, dia langgar hukum masbuk. Macam mana masbuk? Memang laju. Sebab apa jadi masbuk? Saya perasan lah. Pertama, lepas habis semayang, jangan semayang sunat. Sebab dia umum tu agak makan masa juga 2 minit ke macam tu kot. Seminit baru dia umum. Dia senyap. Dia tak ada wirid-wirid senyap. Lepas tu seminit tu dia umum. Kalau kita solat sunat, memang rakaat kedua kita Allah sudah nak buat macam mana. Dia buat pengumuman nanti. Jadi tunggu. Tunggu pula semua orang tunggu duduk. Masih duduk tunggu. Bila dia buat pengumuman, terus dia takbir. Kita ni nak bangun tu rugi saat dah. Kalau dengan Pak Arab, dia kena kira walaupun Allah berkira. Dia laju baca. Kita pun baru nak bangun. Betul-betul kan soft. Dia entah dah baca apa. Malikul Midin ke apa. Kita pun, Allahu Akbar. Kita pula baru, ihdinas sirat. Dia Allahu Akbar. Tak ada apa dah. Kita apa pula? Aku baca je lah. Aku kan. Solat jenazah, boleh, tak ada masalah. Niat makmum tak? Kalau tak niat makmum, tak ada masalah. Buatlah nak buat apa pun. Niat makmum, bila niat makmum terkait dengan muafiq masbuk. Bila imam takbir, sedangkan makmum tadi berdiri dengan imam 10 saat, 12 saat, solat jenazah ni. Maka dia masbuk. Bila imam takbir yang kedua, dia masih lagi tak batal. Tapi dia masbuk. Dengan maksud, dia boleh tinggalkan Fatihah. Masbuk. Dan takbir terus yang kedua. Imam tanggung. Kalau dia nak habiskan pun tak ada masalah. Dengan satu syarat. Jangan imam takbir sekali lagi. Yang ketiga. Imam takbir yang ketiga, dia belum takbir yang kedua, batal. Sebab dia masbuk. Jadi tinggal aja lah. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma fillahu. Allahumma fillahu. Selawat dulu. Selawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Selawat. Kama sallaita ala Ibrahim. Tak habis pun tak apalah. Takbir yang ketiga, terus. Jadi adalah masbuk kat situ. Dan saya perasan memang setiap kali masbuk. Kita perhati juga masbuk lah. Tapi mujur kat situ sempat sebab dia selawat tu dia baca panjang juga kan. Jadi sempatlah juga habiskan Fatihah. Dalam dia tak tahu sebenarnya dia masbuk. Dia habiskan Fatihah ke, dia tak habiskan Fatihah ke untuk dia takbir seterusnya, tetap juga dia masbuk. Tapi mujurlah sebab panjang. Selawat tu panjang kan. Selawat kama sallaita ala Ibrahim panjang. Jadi dia siratal ladzina waladdallin. Allahu Akbar. Baru Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Lega. Itu pun jangan pula kama sallaita ala Ibrahim pula. Sama juga. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dia baca imam tadi padahal dah takbir yang satu lagi. Allahumma filahu dah. Imam takbir sekali lagi je batal sembahyang. Dia tak boleh tinggal dia boleh lambat satu takbir je. Takbir satu lagi tu batal. Sebab satu takbir mewakili satu rakaat. Kalau imam dah takbir sekali, seolah-olah macam dah hampir-hampir nak kena tinggal satu rakaat. Gitulah seumpama. Berhenti je lah kat sini. Sah ni. Atau yang lainnya kerana dapat tasawur orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat seperti sebab sesak atau sebab lambat gerak diamnya. Dia kata keempat boleh jadi 4 rakaat. Masbuk berlaku pada keempat rakaat, dia kata. Logik ke? Logik. Sebab mesti kita berdiri dengan imam ke-4 rakaat. Bila kita berdiri dengan imam ke-4 rakaat, mestilah ada risiko masbuk. Tu je. Bukan masbuk dah berlaku pada rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, empat, tak dah. Itu yang ada dalam buku teks sekolah. Kita tengok buku anak, darjah 4, darjah 5. Tu yang dia ajar. Apa dia? Masbuk hanya berlaku pada rakaat pertama sahaja. 2, 3, 4 dah. Maknanya kalau nak masbuk rakaat pertama je. Rakaat kedua takkan jadi masbuk, takkan jadi. Tak boleh jadi, tak logik dia kata. Boleh jadi tiap-tiap rakaat lah. Sebab janji berdiri dengan imam je, kurang daripada kadar tadi, masbuk. Takkan dia berdiri rakaat pertama je, rakaat kedua tak berdiri. Jadi dia berdiri ke 4 rakaat.
Maka keempat rakaat ada risiko masbuk jika tak cukup kadar tempoh tadi. Pelik orang tak pernah dengar, pelik macam tak faham apa benda. Apa benda? Ya? Sebab sesak, kadang-kadang sebab sesak. Boleh tak sebab sesak? Dia nak turun sujud, tak boleh. Sebab penuh takkan nak sujud atas punggung orang, nak sujud atas orang. Jadi dia lambat. Bila diorang angkat, yang angkat, baru dia boleh pergi. Bila dah pergi, yang tadi dah naik lah. Imam dah naik lah. Dia duduk sujud, duduk di antara sujud. Bila dia bangkit, imam dah separuh dah. Sama, boleh jadi ya, sebab sesak. Sebab sesak boleh jadi, dia kata macam sebab sesak. Atau sebab lambat gerak diam. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit apa, sakit urat, lambat duduk. Sujud yang kedua, imam dah Allahu Akbar, bangun seterusnya. Dia sujud yang kedua tu nak bangun Allah. Dia sampai ke atas, imam dah siratal ladzi. Contohlah, lambat gerak diamnya. Jadi bila dia sampai-sampai, dia berdiri dengan imam berapa lama? Baru imam dah siratal ladzi, dia pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imam dah berak, Allahu Akbar, rukuk masbuk apa? Tak ada masbuk apa rakaat keempat contoh. Rakaat ketiga masbuk apa benda? Dia berdiri dengan imam berapa lama? Dia berdiri dengan imam dalam 4 saat, 5 saat. Apa sebab dia kejap sangat? Sakit pinggang, sakit urat, sakit apa, sesak tak boleh nak sujud, penuh dengan kepala orang, kaki orang, nak sujud kat mana? Apa masalah? Yang penting berdiri dengan imam ke setiap rakaat. Jika tak cukup kadar tadi tu, kadar bacaan Fatihah, maka dia masbuk. Dan dia mesti dapat rukuk dengan imam. Jika dia dapat kadar itu, dia muafiq. Itu je kena ulang sampai faham. Berhenti dekat maka setengah orang yang muafiq, yang telah terdahulu apabila ia telah mengerjakan atas ni. Kadang-kadang dia boleh jadi macam mana? Rakaat pertama muafiq, rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat muafiq. Rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. Boleh jadi gitu. Boleh jadi. Yang penting empat macam saya sebut tadi lah. Dengar. Yang tadi tu. Oh, tak baca lagi. Kita baca akan datang. Saja je, simpan. Kita baca akan ada. Saya tak perasan. Ada. Kita baca akan datang. Next, insya-Allah. Tangguh dulu.